Buletin Didik 26 Mac bersama saya, Syafri Izan Wahab. Salam hormat dan salam sejahtera. Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM, akan menggunakan sistem LP Score sepenuhnya dalam pemeriksaan skrip jawapan peperiksaan SJP Sijil Pelajaran Malaysia SPM 2020 sebagai norma baharu ketika berdepan pandemik COVID-19. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin berkata, penandaan kesemua kertas SPM 2020 kecuali kertas pendidikan seni visual akan dilakukan sepenuhnya menggunakan sistem itu. Semua skrip peperiksaan itu di-scan. Di-scan secara berpusat dan kemudiannya guru-guru pemeriksa ini akan mendapat akses kepada skrip itu secara atas talian dan pemarkahan itu dibuat secara atas talian. LP Score merupakan proses pengskoran atau pemeriksaan SJP yang dilaksanakan secara digital dalam talian serta atas skrin pada peranti elektronik. Jelas Datuk Dr. Razzie, di samping mempercepatkan proses penandaan kertas SPM 2020, pemeriksa juga tidak perlu berkumpul di sebuah lokasi untuk proses menanda kertas jawapan. Selain itu, ciri kerahsiaan SJP tidak akan memaparkan sebarang pengenalan diri calon kepada pemeriksa sekaligus mengelak risiko kehilangan atau kemusnahan kertas. Dalam pada itu, Timbalan Menteri Pendidikan 1, Muslimin Yahya berkata, proses penandaan kertas menggunakan sistem LP Score akan membantu tempoh pemeriksaan disingkatkan dan membolehkan keputusan dikeluarkan mengikut masa yang ditetapkan. Ia tidak akan menjejaskan peluang kemasukan calon atau pelajar ke pusat pengajian tinggi atau memasuki alam pekerjaan. Lebih cepat, lebih pantas, lebih telus dan maksudnya lebih genuine kepada pelajar-pelajar. Yang ini kali pertama proses pendigitalan yang kita buat di peringkat KPM. Walaupun mungkin ini pada asasnya percubaan. LP Score SPM 2020 melibatkan 96 kertas peperiksaan bagi 5,180,871 unit skrip jawapan peperiksaan dan membabitkan 23,885 pemeriksa. Beliau ditemui media selepas merasmikan Majlis Kesyukuran Tamat Peperiksaan SPM 2020 di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Agama Kota Kinabalu. Seramai 37 daripada 109 calon dari sekolah itu selesai menduduki kertas sains komputer, kertas terakhir peperiksaan SPM 2020. Di Sabah, seramai 36,432 calon menduduki SPM melibatkan 314 pusat peperiksaan di seluruh negeri. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin menzahirkan rasa syukur peperiksaan SPM 2020 tamat dengan lancar dan teratur mengikut SOP norma baharu. Tambah beliau, ia berkat komitmen dan dedikasi seluruh warga KPM termasuk Lembaga Peperiksaan Malaysia LPM. Di luar sana mungkin nampak agak perjalanannya agak teratur, agak baik, ya. Tapi the proses yang kita lalui di belakang itu, pelbagai proses, pelbagai penelitian yang dibuat dan alhamdulillah, ya, hari ini saya secara peribadi amat bersyukur dan saya rasa keseluruh kementerian pun merasakan bahawa ini merupakan satu kejayaan kita dalam keadaan yang cukup sukar. SPM 2020 telah tamat semalam dengan kertas terakhir adalah sains komputer. Secara keseluruhannya, SPM 2020 berjaya ditadbir urus dengan baik. Malah menurut Lembaga Peperiksaan, tiada kluster peperiksaan direkodkan, membuktikan pelaksanaan SOP ketat yang dilaksanakan KPM berjaya melancarkan perjalanan peperiksaan utama itu. Bercakap kepada Didik TV, Pengarah Peperiksaan Lembaga Peperiksaan KPM, Datuk Pakarudin, turut menzahirkan ucapan terima kasih kepada 48,014 petugas peperiksaan yang dilantik yang memastikan kelancaran pengurusan dan pengendalian SPM 2020. Jelasnya KPM berjaya melalui hari-hari mencabar dalam sejarah 57 tahun melaksanakan SPM dan julung kali ia diadakan dalam norma baharu. Alhamdulillah. Sangat berjaya, tapi bukan untuk dibanggakan. Sebenarnya berjaya menguruskan SPM 2020 ini
dalam keadaan norma baru yang mungkin tidak pernah berlaku sebelum ini. Lembaga Peperiksaan dah 57 tahun. Jadi pertama kalinya kita gunakan garis panduan yang tidak lain tidak bukan untuk pastikan anak-anak murid kita selamat dan sihat. Jadi bagi lembaga peperiksaan 401,000 calon yang akan masuk ke Dewan Peperiksaan, ini adalah satu cabaran. Kalau berlaku penularan di pusat peperiksaan, ia mungkin sukar dibendung. Tapi kita bertekad, kita perhalusi, atur strategi, akhirnya kita berjaya. Tambahnya, SPM 2020 akan menjadi penanda aras buat lembaga peperiksaan untuk melaksanakan semua jenis peperiksaan, terutama ketika negara masih berdepan risiko pandemik COVID-19. Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM 2020 yang bermula 22 Februari lalu berakhir semalam. Secara keseluruhannya, ia melibatkan 401,105 calon bagi 83 kertas peperiksaan merangkumi 3,310 pusat peperiksaan di seluruh negara. Meskipun perlu mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan, ia tidak menghalang kelancaran peperiksaan. Di Putrajaya semalam, menurut Pengarah Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Farizah Ahmad, melalui tinjauan yang dilakukan, semua sekolah melaksanakan SOP yang ditetapkan untuk memastikan keselamatan calon SPM. Malah calon juga amat mematuhi SOP bagi melancarkan waktu peperiksaan. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Taala kerana perjalanan peperiksaan berjalan dengan lancar, tidak ada sebarang masalah yang timbul. Dengan adanya SOP yang terperinci telah dapat dilaksanakan, guru-guru, petugas-petugas telah melaksanakan tugas mereka dengan cemerlang, murid-murid juga berjaya mengikut SOP yang telah ditetapkan, maka tidak menimbulkan sebarang masalah. Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar. Murid-murid kita pun dapat menduduk ke periksa dengan keadaan yang lebih selesa dan rasa selamat dan keselamatan mereka terjamin. Tambah Farizah lagi, sepanjang SPM 2020 berlangsung, tiada sebarang laporan mengenai pelajar yang tidak sihat sekitar sekolah di Putrajaya. Bagi dua calon, Nur Balkis Muhammad Azwan Nizam dan Muhammad Hasanuddin Hilmi Omar, mereka tetap positif walaupun pelbagai halangan dihadapi berikutan penularan COVID-19. Jadual peperiksaan SPM yang tertunda beberapa kali juga memberi lebih ruang untuk mereka mengulang kaji. Saya rasa macam lega, rasa bersyukurlah sebab walaupun banyak halangan, kena belajar dari rumah, rasa macam stres tu ada, tapi rasa bersyukur sangatlah sebab at least dapat, orang kata macam kumpul semangat nak belajar betul-betul, nak bagi cemerlang, nak dapatkan kejayaan. Bagi saya, dengan tempoh masa yang lama saya dapat belajar dengan kalau ikutkan, kalau sebelum ni jadual yang pada awalnya kita punya masa tu agak singkat sebab kita kalau ikutkan habis sebelum hari les persekolahan, tapi bila dipanjangkan maybe mungkin ramai rasa beban lah, tapi bagi saya saya mempunyai masa yang panjang untuk belajar dengan lebih mendalam dan lebih teliti lah. Seramai 1,617 calon menduduki peperiksaan SPM 2020 di Putrajaya, melibatkan 11 pusat peperiksaan dengan 277 guru pengawas yang bertugas. Di Negeri Sembilan, seramai 16,554 calon menduduki SPM 2020 membabitkan 144 pusat peperiksaan di seluruh negeri. Bagi calon SPM dari Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Seremban 2 Negeri Sembilan, Ahmad Syafi Ahmad Syafenggi, ia bagaikan hilang satu bebanan yang amat berat. Luahnya selepas selesai menjawab kertas akhir semalam. Selain lega berjaya menyelesaikan semua kertas peperiksaan biarpun mengharungi pelbagai cabaran dan rintangan akibat pandemik COVID-19. Benda ni memang tak ada sampai expect pun kan. Tapi bila dah ni barulah saya tahu nilai-nilai kegigihan tu macam mana. Belajar kat rumah tak faham, sepatah tak faham, nak tanya cikgu, kadang-kadang cikgu pun busy juga kan. So adalah masa-masa yang memang struggle gila nak faham. Lagi-lagi subjek elektif kan, chemistry, fizik dengan admat semua tu dengan keadaan mencabar.
jujurnya kalau saya nak cakap, kalau COVID tak pernah jadi, mungkin bagi saya kadang jadi susah kot saya nak jawab. Sebab saya ni dah lambat-lambat akhir tahun pun saya baru nak faham semua. Jadi adalah betul lah apa yang orang kata, ada hikmah di sebalik segalanya. Terdahulu, semua calon di SMK Seremban 2 yang selesai menjawab kertas sains komputer menerima kunjungan Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia, Sektor Dasar dan Kurikulum, Datin Seri Nur Zamani Abdul Hamid. Beliau meluangkan masa hampir sejam beramah mesra dengan semua calon sambil memberikan kata-kata semangat. Seramai 248 calon dari SMK Seremban 2 menduduki peperiksaan SPM kali ini. Jabatan Pendidikan Negeri Johor turut lega penantian dan usaha keras calon SPM 2020 di negeri itu berakhir semalam. Menurut Timbalan Pengarah Perancangan dan Pengurusan PPD, Jabatan Pendidikan Negeri Johor, Syahrudin Basri Ibrahim, pihaknya gembira dan berterima kasih kepada semua petugas dan calon yang mematuhi SOP yang ditetapkan sepanjang waktu peperiksaan. Pihak Jabatan Pendidikan Negeri Johor, kita sangat mengambil berat tentang pandangan-pandangan daripada masyarakat, pandangan-pandangan daripada ibu bapa, pandangan PIBG, PIBKS. Mereka semua memberikan pandangan yang sangat positif. JPNJ akan sentiasa memastikan prosedur operasi standard SOP terus diikuti dan diamalkan semua sekolah di negeri Johor. Di Perlis, suasana terakhir peperiksaan SPM 2020 bagi keseluruhan 3,754 calon berjalan lancar. Tinjauan dilakukan di Dewan Peperiksaan Sekolah Menengah Kebangsaan Tuanku Lailatul Syahrin di Kangar bersama Jabatan Pendidikan Negeri JPN Perlis. Doa dan kata-kata semangat diberikan Pengarah Pendidikan Negeri Naharuddin Osman mengiringi kepulangan mereka. Beliau turut menitipkan nasihat agar calon menjaga akhlak dan tingkah laku demi menjaga maruah keluarga dan sekolah. Pelajar juga perlu memanfaatkan peluang dengan perkara yang berfaedah sementara menunggu keputusan SPM diumumkan. Okay, this is last day. Saya rasa yang pentingnya take care lah. Jangan buat benda-benda yang akan merosakkan imej kita. Tapi pada saya yang pentingnya macam saya kata tadi, it's about gaining knowledge, dan sekarang ni dengan tempoh yang ada ni sehingga result keluar, pada saya mereka sepatutnya cari experience lah untuk dapat kemahiran dan sebagainya. Dalam pada itu, calon yang ditemui berkata mereka bersyukur kerana berjaya menduduki peperiksaan paling bersejarah dan mencabar. Pengalaman dan cabaran unik ini pastinya membawa lebih kematangan buat mereka. Ini adalah cabaran yang pelik, yang sangat berbeza dengan calon SPM yang lain, dan ini merupakan situasi yang sangat unik dan saya berpendapat bahawa ini adalah pengalaman yang sangat unik dan saya mungkin tidak akan lupakan. Saya rasa macam seronok bila habis SPM kan. Jadi macam habis usaha kita semua kita dah buat keluar dah kan. Kita rasa seronok lah. Saya nak cari pengalaman, cari kerja ke apa daripada duduk kat rumah kan. Sebelum meninggalkan sekolah, calon dilihat bersalaman dan bergambar kenangan bersama guru masing-masing. Bersua kembali. Seramai 2,969 calon sijil pelajaran Malaysia SPM 2020 yang dikenal pasti terlibat untuk menduduki penjadualan semula peperiksaan awam itu telah dimaklumkan oleh pihak sekolah untuk menduduki peperiksaan itu bermula 6 April depan. Pengarah Peperiksaan Lembaga Peperiksaan Kementerian Pendidikan, Datuk Pakarudin Ghazali berkata, calon juga telah diberitahu mengenai lokasi dan tarikh peperiksaan berkenaan. Calon ini sudah pun maklum, pihak sekolah pun sudah tahu, nama-nama mereka dah ada dalam senarai pihak sekolah dan tanggungjawab sekolah untuk memaklumkan mereka nanti di mana akan menduduki peperiksaan, pada tarikh bila mata pelajaran mereka ambil. Apapun lembaga peperiksaan akan hebahkan lagi melalui portal lembaga peperiksaan,
Kemudian kita akan salurkan maklumat ke negeri, daerah dan sekolah. Dan bagi calon persendirian pula, kita di JPN setiap negeri akan hubungi mereka, beritahu. Beliau berkata demikian sewaktu sesi temu bual khas bersama Didik TV siang tadi. Menurut Datuk Pakarudin, jumlah itu merupakan 0.74% daripada keseluruhan 401,105 calon yang menduduki peperiksaan SPM 2020. Di mana sebanyak 150 pusat peperiksaan akan dibuka di seluruh negara untuk kertas SPM penjadualan semula. Terdahulu, Kementerian Pendidikan Malaysia telah menetapkan bahawa hanya calon positif COVID-19, calon diarahkan kuarantin dan calon sakit dengan dokumen atau pengesahan surat doktor sahaja dibenarkan menduduki peperiksaan SPM yang dijadualkan semula. Dalam pada itu, lembaga peperiksaan menasihatkan calon yang bakal menduduki penjadualan semula peperiksaan awam itu agar tidak risau kerana kertas soalan yang disediakan adalah standard seperti kertas soalan SPM sebelum ini. Soalan mereka punya standard yang sama dengan kawan-kawan dia yang lain. Tapi soalannya tak sama, standardnya sama, formatnya sama. Jadi yang penting keputusan anda semua yang akan menduduki SPM jadual semula ini ialah pada tarikh yang sama dengan calon-calon SPM yang sedia ada lebih awal. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM akan terus memperkemaskan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan di sekolah-sekolah selepas 41 kluster COVID-19 dikesan membabitkan institusi pendidikan sejak 1 Januari lalu. Menurut Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Judin, KPM akan mengambil langkah terbaik bagi memastikan sesi persekolahan pelajar sekolah menengah yang dijadual bermula bulan depan tidak akan terjejas. Menurut Datuk Dr. Razzie, keseluruhannya lebih 5 juta murid sekolah rendah dan menengah memulakan sesi persekolahan tahun ini pada 4 April depan. Justru KPM akan mendapatkan nasihat Majlis Keselamatan Negara MKN berhubung penambahbaikan SOP membabitkan warga pendidik dan pelajar. Tambah beliau, KPM akan mengambil langkah proaktif demi keselamatan pelajar, guru dan pihak sekolah. Kalau kita teliti data yang diberikan, itu jumlah keseluruhan dan ada yang berlaku di pelbagai institusi. Dan perkara itu di mana yang kita sentiasa tekankan bahawa kami di KPM sentiasa menitik beratkan tentang SOP di sekolah. Kita ikhtiarkan yang terbaik supaya kehadiran murid-murid di sekolah untuk mengikuti pembelajaran dapat dilaksanakan dalam keadaan yang selamat. Dan insya-Allah kita akan teruskan usaha kita untuk melihat dan memantau SOP dari semasa ke semasa supaya sesi persekolahan ini dapat berlangsung dan dapat diteruskan. Datuk Dr. Razzie berkata demikian selepas Majlis Ramah Mesra dan penyerahan peruntukan penyelenggaraan sekolah di Batu Pahat, Johor. Sesi persekolahan bagi sekolah menengah di Johor, Kedah, Kelantan dan Terengganu akan bermula 4 April, manakala di sekolah negeri lain pada 5 April. Keretapi Tanah Melayu Berhad KTMB memperkenalkan pas perjalanan bulanan tanpa had RM5 MyRail 5 kepada pelajar sekolah dan golongan orang kurang upaya OKU. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Wika Siong berkata, skim berkenaan bagi menambah baik dan menjaga kebajikan mereka yang menggunakan perkhidmatan itu sebagai mod pengangkutan utama. Ini peluasan telah dibuat bukan sekadar pada KTMB saja. Jabatan Kereta Api Negeri Sabah juga turut diberikan skim yang sama, iaitu di bawah MyRail 5 ni dua segmen. Pertama di Semenanjung Malaysia kita ada KTMB dan di sebelah sana dia dikendalikan oleh Jabatan Kereta Api Negeri Sabah. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan pas perjalanan bulanan tanpa had RM5 di KL Sentral Ibu Negara.
Katanya murid tahun 1 hingga pelajar tingkatan 6 dan OKU digalak untuk mendaftar dan menikmati diskaun itu dengan hanya membayar RM5 sebulan. Setakat ini, 240 pengguna sudah berdaftar dan sudah mula menggunakan MyRail 5 bermula 1 Januari lalu. Namun dianggarkan berlaku peningkatan selepas sekolah dibuka sepenuhnya pada April ini. Media Prima Berhad MPB akan menjalin kerjasama dengan agensi di bawah Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama menerusi pelbagai program bagi menyemarakkan syiar Islam. Pengerusi MPB Datuk Dr. Syed Hussein Al-Junid berkata, bagi tujuan itu beberapa perancangan sedang diatur termasuk menerusi platform digital dan animasi. Siang tadi, Datuk Dr. Syed Hussein mengetuai delegasi kumpulan MPB melakukan kunjungan hormat di Pejabat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Seri Dr. Zulkifli Mohamad Al-Bakri di pejabatnya di Putrajaya. Turut hadir Pengarah Urusan Kumpulan MPB Datuk Iskandar Mizal Mahmud dan Pengarah Eksekutif Kumpulan MPB Rafiq Razali. Dalam pembincangan itu, kita juga telah memperkenalkan rancangan-rancangan keagamaan yang kita ada. Dan salah satunya yang kita terangkan adalah animasi yang kita sedang buat dan ini telah mendapat sambutan daripada YBM Menteri. Dan moving forward, insya-Allah kita akan adakan perbincangan yang selanjutnya bagaimana kita boleh koordinatkan kolaborasi-kolaborasi yang telah kita bincang pada hari ini. Katanya platform digital Media Prima meraih antara 15 hingga 16 juta tontonan setiap bulan. Saya yakin banyak ruang-ruang berdasarkan kepada suasana semasa untuk sama-sama kita berkolaborasi. Jadi saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada pihak pengurusan tertinggi yang daripada Media Prima agar usaha-usaha yang baik ini terus mendapat kebaikan, keberkatan dan untuk maslahah ummah Islam, insya-Allah. Menakjubkan, itu yang dapat digambarkan mengenai fenomena sotong gurita yang boleh berubah warna ketika bermimpi. Di Brazil, seekor sotong gurita yang diberi nama Marshmallow dirakam bertukar warna daripada putih kehijauan kepada perang ketika sedang tidur di dalam sebuah tangki air. Fenomena ini dirakam oleh sekumpulan saintis di Brazil. Mereka percaya haiwan berkenaan sedang bermimpi. Hasil kajian dibuat ke atas beberapa ekor sotong gurita mendapati haiwan unik ini mengalami beberapa tahap tidur. Warnanya juga akan berubah-ubah mengikut tahap tidur dan biasanya bertahan sekitar 6 hingga 7 minit. Dalam bidang pendidikan, para guru dan para ibu bapa di rumah juga sebenarnya adalah frontliners jika para petugas kesihatan bertugas untuk memastikan semua orang sihat dan boleh meneruskan kelangsungan hidup kita dengan baik. Frontliners dalam bidang pendidikan sebenarnya bertugas untuk memastikan tunas-tunas yang kita pupuk ini, murid-murid sekolah rendah, sekolah menengah ini akan dapat meneruskan perkembangan potensi mereka secara optimum tanpa terganggu disebabkan oleh cabaran-cabaran pandemik. Kerana itu sebenarnya kita adalah frontliners yang sangat penting juga. Penghantaran barangan keperluan asas menggunakan basikal kargo semakin menjadi pilihan penduduk di Paris, Perancis. Ia sejajar dengan inisiatif Paris untuk mengurangkan penggunaan kereta dalam usaha memelihara alam sekitar. Barangan seperti roti, pakaian dan keperluan lain dibawa menggunakan basikal kargo
dengan lebih pantas. Seorang penghantar Oliver Cantrell menunjukkan 106 kilogram roti yang perlu dihantar ke 7 lokasi dalam jarak 25 hingga 30 kilometer. Cantrell mengakui seronok bekerja dengan mengayuh basikal kerana dapat menyihatkan tubuh badan. Cara sebegini juga katanya membuktikan wujudnya penyelesaian yang lebih ekologikal dan berdaya tahan. Gaya bebas laluan berhalang luncur salji mengakhiri buletin didik malam ini. Saya Syafri Izan Wahab, salam hormat dan Assalamualaikum.